بالعالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis yang berikutnya nombor apa? 34. Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Panjang hadis ni, panjang. Kita mungkin tak 27 okey. Hadis 34 Oh, ni silap ni hadis kita. Tu. Hadis pendek Pergi buka 24 panjang dia 34 Okey. Hadis ni selalu kita duk dengar kan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Betul? Betul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Hadis man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa yang nampak atau melihat, ra'a itu maknanya dia tengok atau dia nampak kan? Ra'a. Minkum munkar, sesiapa daripada kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia mengubahnya. Nya tu balik kepada mungkar. Hendaklah dia mengubah kemungkaran itu biyadih, dengan tangannya. Fa illam yastati', sekiranya dia tak mampu, fa bilisanih, dengan lisannya, lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbih, sekiranya dia tak mampu, dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan adapun mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman, dalam kitab iman, bab pada menyatakan tentang mencegah kemungkaran termasuk daripada sebahagian iman. Maknanya daripada bab ni, mencegah kemungkaran termasuk daripada sebahagian iman. Orang yang dia tengok benda mungkar, dia tak ubah, dia tak benci, dan dia tak rasa apa-apa, maksudnya iman dia rosak.
Iman dia tu rosak. Dia tengok benda haram, dia nampak benda haram, dia tahu benda haram, dia tak ada rasa apa. Rasa nak marah ke, rasa bersalah ke, rasa tak senang duduk ke, rasa tak sedap hati ke, dia tak rasa apa. Bukan kata nak ubah, rasa tu pun dah tak ada dah. Dia boleh duduk dalam keadaan benda maksiat, benda haram, dia boleh rasa okey. Tanda iman dia rosak. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi letak bab, orang yang bila dia tengok benda haram, benda mungkar, benda yang tak betul, perasaan marah, perasaan tak senang duduk, perasaan sensitif, itu sebenarnya tanda iman dia sihat. Kita boleh, iman ni benda, bukan boleh kelih macam kita kelih buku ni. Kalau orang tanya iman tu apa? Iman tu benda yang abstrak, benda yang tak boleh nampak. Macam belacan kan, belacan dah bulat, ada ketui, ada 4 segi kan, senang nak bagi faham. Orang perempuan banyak kita buat contoh, barang masak, bawang besar. Iman benda tak nampak. Jadi kita nak tahu iman tu elok tak elok, macam barang kita nak tahu rosak tak rosak, kita cium, kita tengok, oh yang ni tak boleh dah ni, berkulak dah ni, rosak dah ni, kita pun tahu buang. Iman kita tak nampak. Bila tak nampak, kita tak tahu dia sihat ke, elok ke, buruk ke, sakit ke. Jadi ulama bila mereka tengok hadis-hadis ni, mereka senaraikan pada kita benda yang bila benda tu berlaku, iman seseorang tu dalam keadaan yang elok. Tapi kalau benda tu tak berlaku, maknanya iman dia, iman kita tu, keimanan kita tu bermasalah. Salah satunya, orang yang imannya sihat, imannya kuat, dia tak boleh tengok benda tak betul. Sama ada dia akan pergi mangkit ubah benda tu, halang benda tu, tegah benda tu, tegur benda tu, ataupun dia meninggalkan benda tu. Dia tak boleh duduk. Pendek kata, orang beriman tak boleh duduk dengan benda-benda yang tak betul. Dia tak boleh bersekongkol, bersubhat. Walaupun dia tak buat tau. Cerita tak buat lah, orang lain yang buat. Pasal tu dia kata nampak, bukan kita yang buat, orang lain yang buat. Walaupun orang lain yang buat, kita tu rasa tak tenang duduk. Itu maknanya iman. Hadis ni juga bagi tahu pada kita, dalam Islam ada budaya jaga tepi kain orang. Dalam Islam ada budaya jaga tepi kain orang, iaitu benda-benda yang kita nampak tak betul, kita nampak salah, kita nampak kata orang tu buat benda yang haram. Nampak ni makna benda yang duduk di tepi lah. Wajib. Pasal Nabi guna perintah ni wajib untuk kita cegah. Yang tak ada dalam Islam, dalam kain orang kita duk pi selok tengok, yang tu tak ada. Kita duk pi selongkang, duk pi mengendap, duk pi khosek, yang tu tak ada kan. Duk dengar orang kena pukul, duk dengar bini sebelah tu duk kena rimbuk dengan laki dia, jangan duk masuk campur, jangan duk jaga tepi kain orang. Tengok polis mai usul mayat dah. Polis tanya, tak dengar apa-apa kan makcik duk sebelah? Dengar. Betul tak makcik tak report? Bak-bak orang, rumah tangga orang ni makcik bukan nak ambil tahu sangat. Makcik jenis tak jaga tepi kain orang. Yang tu bukan agama. Yang ni kita kena faham tau. Kita kena beza antara jaga tepi kain orang dengan jaga dalam kain orang. Jaga dalam kain orang ni kita pergi duk tanya, hang ni dengan laki hang ke tak? Tak payah duk tanya kan. Tak payah kita duk periksa. Tak payah kita duk periksa, duk pergi selongkak, duk pergi ambil tahu. Tapi benda yang kita tahu, kita nampak, yang kita tak selongkak, kita tak cari, kita dengar, kita nampak,
Yang tu tanggungjawab kita untuk ubah. Kan? Menantu balik duk belengkak tak semayang. Dia bila dah besar dah, tak boleh. Pasal kita tahu di rumah dia duk jauh dengan kita, dia tak semayang, biar dia. Pasal tu kalau tak mau tanggung dosa, halau keluar. Bahasa saya kasar. Anak duk rumah aku semayang, tak mau semayang, belah keluar. Boleh buat gitu. Sayang ke menantu. Menantu tak semayang pun biar-biarlah. Tak nak pulut, kupas harum manis, mangkuk, oi, makan. Tak semayang tak apa, makan jangan. Ni kita nak kena kata, kalau tak kata dia tak faham kan. Kita kena cakap bahasa kampung sikit. Okey, berikutnya. Mari kita tengok. Okey. Apa kata para ulama dalam bab ni? Okey. Yang pertama, syarat untuk seseorang itu mencegah kemungkaran, hendaklah kemungkaran itu ayyakuna munkaran wadihan yattafiqu alaih al-jami' ay al-munkar wal munkar alaih. Hendaklah kemungkaran itu sesuatu yang nyata dan disepakati bahawa perkara itu adalah haram dan mungkar. Kan? Jadi bila kita nak larang orang ni, kita nak cegah benda-benda haram ni, pertama benda tu mestilah jelas. Sebab tu dalam Al-Quran kita dilarang apa? Wala tajassasu. Jangan kamu tajassas. Kan kita duk panggil mata-mata ni, Arab mata-mata ni dia panggil apa? Mata-mata memata-matai ni. Duk mengendap ni tajassus. Tajassus tu mengendap. Pasal tu Quran kata wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari. Kalau tak nampak, kalau tak jelas, tak perlu bersusah payah nak pergi cari. Tak perlu susah payah sampai nak mengendak-ngendak, nak teropong-teropong, nak selongkang-selongkang, nak cek-cek ni tak perlu. Contoh kalaulah dia tu imam, kan? Dia nampak orang tak semayang, dia tegur lah. Tapi taklah kerja dia pergi duk ketuk pintu-pintu rumah orang. Oi, mayang dah long. Sekali yang sah pula. Oi, mayang dah sah. Tak. Dia nampak, dia tegur. Yang di sebalik apa yang dia nampak, dia tahu, dia dengar, yang tu tak, bukan tanggungjawab dia. Tuhan hanya menghukum apa yang kita tahu. Ini kita selalu sebut. Kita selalu sebut. Apa yang suami kita nak buat di belakang kita, kita tak berdosa. Tapi kalau dia buat depan kita, dalam pengetahuan kita, yang tu kita kena tegur. Kan? Dia nak buat apa kita tak tahu, itu bukan urusan kita. Kan? Kita hanya bertanggungjawab benda yang kita tahu. Sebab itu dalam Islam, kita tak boleh bercakap benda-benda yang kita tak pasti. Sangkaan, benda-benda yang andaian. Orang kata, dengar habak kata tak ada laki pun dia tu. Dengar habak ni memang banyak. Tak habak, khabar. Dalam bahasa Arab dengan khabar, kan? Dengar habak mereka ni macam ni. Dengar habak macam tu. Kan? Polis pun kalau takat pergi duk report, tak ada bukti, dia tak ambil kes. Kan? Jadi kita pun, yang mana orang mai duk bawa cerita ni, yang pertama Islam suruh kita diam. Kan? Melainkan ada bukti. Yang tu kita wajib lah, kan? Jadi tak perlu kita nak buka, kita nak cerita, atau kita nak jadi pembawa berita yang tak. Kita dah dengar mana? Aku pun dengar orang kata.
Kawan tu dengar mana? Yang habaq kat hang. Dia pun dengar atas orang dengar. Jadi sebenarnya siapa yang betul-betul dengar? Tak tahu siapa yang dengar betul. Dalam ilmu hadis pun kalau tak dikenali siapa yang bawa cerita tu, dia panggil majhul. Tak tahu siapa yang bawa cerita tu, pakai cerita tu kira dhaif. Tak boleh pakai lah. Kalau orang tanya, siapa dia cerita kat hang? Tak tahu siapa dia. Tapi ada lah. Kalau ikut hadis, cerita tu dia kira dhaif. Pasal apa? Pasal tak tahu siapa abang. Kita nak percaya mesti kita tahu. Boleh jadi orang yang cerita tu kaki pergi bohong. Tanya-tanya siapa cerita kan? Tu nak buat nama saya kena pula. Tu kawan tu. Kalau kawan tu tak payah kira. Maka yang tu dalam Islam tak ada. Dalam Islam tuan-tuan hanya wajib apa yang diketahui sahaja. Yang tak tahu tak perlu cari. Yang kedua, hendaklah kemungkaran itu benda yang pasti dan disepakati haram. Benda yang khilaf tak boleh. Apa nak buat contoh? Apa kita nak buat contoh benda khilaf? Benda yang orang tak sepakat. Benda yang tak sepakat. Benda yang was-was. Contoh makanan. Ada orang kata makanan tu haram. Ada orang kata halal. Kan? Was-was. Jadi benda yang tak pasti halal haram ni, contohlah kita katalah coklat. Coklat ni asal dia halal. Tiba-tiba ada orang kata depa dah campur benda haram. Tapi yang haram tu tak berapa clear tau. Orang kata. Maka kalau ada orang makan, kita tak boleh larang. Kita tak mau makan tak apa. Aku tak makan kot coklat ni pasal orang kata haram. Aku tak makan kot bihu ni pasal dia kata bihu ni haram. Tapi kalau kita tengok kawan kita makan, kita tak boleh kata apa. Sebab benda tu tak jelas haram. Benda yang kita tak mau, kita tak boleh larang orang sama. Kalau benda tu tak haram. Takat habang tak apa. Benda ni orang duk kata haram ni, aku tak makan kot. Dia tu kata aku duk ada cop halal lagi, kerajaan tak kata haram, aku makan. Itu hak dia. Kita tak boleh larang. Nampak? Okey. Banyaklah benda-benda yang kalau kita nak bawa contoh. Tapi itu satu. Maknanya kadang-kadang benda-benda yang tak pasti ni, kita syubhat lah contohnya. Benda-benda yang wah-wah ni, kita nak tinggal tak apa. Kita mungkin warak, mungkin nak jaga, kita tinggal. Tapi kita tak boleh paksa orang ikut kita. Tapi kalau dia tak mayang lohok, itu memang sepakat lah kan. Ataupun benda-benda haram lain kan, yang tu kita boleh paksa lah kan. Okey. Berikutnya, hadis ini juga menjadi dalil bahawa tanggungjawab mengubah kemungkaran ini berada di setiap bahu orang yang beriman. Siapa pun dia, bukan kira. Dia tak jadi isu. Hang tu imam ke, tu lebay ke, ustaz ke, orang kampung ke, orang biasa. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum, siapa yang nampak. Jadi orang yang tak nampak tak wajib. Orang yang nampak dia jadi wajib. Ilmu banyak mana, pangkat besar mana, dia tak ambil kira. Dia kira nampak wajib. Dia nampak wajib. Maknanya kita tak ada alasan lah. Kita ni abang mengaji tak habis ke? Jangan duk tegak mengaji bagi habis tu. Satu lagi benda yang masalah bab cegah mungkar ni, orang banyak buat alasan lah. Dia kata kita yang nak suruh orang buat baik pun, kita pun tak buat habis lagi.
Ataupun kita yang nak larang orang buat jahat ni, kita pun lebih kurang ya. Yang ni dia panggil boh tak guna. Sebab dengar ni, ulama-ulama ahli sunnah, antaranya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair, dia ni tabi'in. Dia tak ada mengaji dengan Nabi, tapi dia mengaji dengan sahabat. Dia kata, kalaulah kita nak kira, sebelum nak larang orang buat jahat tu, kita nak kena tinggal semua dulu. Dan sebelum nak suruh orang buat baik tu, kita nak kena buat baik dulu. Tak ada siapa yang boleh buat. Pakai apa? Pakai tak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tak ada lah nak larang orang ni. Hang nak larang aku pun bukan aku tak kenal. Dulu hang pun lebih kurang aku. Lah baru 2-3 hari belajar pergi masjid. Kan. Boh tu kata Sa'id ibn Jubair, itu merupakan antara jarum-jarum syaitan. Sebab itu bila kita nak larang orang, main perasaan aku pun tak tahu mana lagi, tu sebenarnya setan. Bila kita duk fikir lagu tu, lalah kali kita tegur lah. Tak tegur benda haram ni, boh siapa? Setan. Sebab itu ulama salaf kata, orang yang tengok benda jahat, benda mungkar, dia tak ubah, dia setan bisu. Orang yang suruh, satu tengok tak tegur, tu setan bisu. Satu lagi, dia satu orang bisu, satu lagi orang bercakap kan. Orang yang suruh buat jahat, dia panggil setan bercakap. Kan? Jadi selepas ini, manusia ni siapa pun dia tak akan lari daripada korang. Contoh kita tengok orang yang kena musibah, sabarlah no, nak buat macam mana, hang pandailah cakap, bukan kena kat hang. Yang ni pun sebenarnya perkataan yang tak betul. Kan kita baca hadis, ingatlah dulu yang Nabi kena tu. Satu orang perempuan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Perempuan yang duk teriak tepi kubur anak dia tu. Dia duk teriak. Nabi mai kot belakang. Nabi kata sabar. Nabi suruh dia sabar. Dia marah balik. Dia tak tengok tahu siapa dia yang cakap, Nabi ke siapa. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya benda ni berlaku kepada aku, bukan kepada engkau. Jangan duk tegur. Nabi sampai tegur balik. Orang lain main habaq kat